I believe I can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar semua, pada kali ini kita akan belajar tajuk yang selanjutnya daripada tajuk yang kita belajar sebelum ini. Yang mana tajuk sebelum ini kita belajar tentang khutbah Jumaat. Jadi pada kali ini kita akan belajar tajuk yang baru lagi. Dan ini Ustaz dah siapkan nota sebab mungkin pelajar ni ada yang tak bawa buku teks balik atau tak bawa buku nota balik. Jadi di sini Ustaz dah siapkan ringkasan dan pelajar semua boleh salin ke atau macam mana. Yang penting yang wajib disalin adalah terjemahnya. Kalau untuk Arab ini tak perlu disalin ya. Jadi tajuk kita pada hari ini, pada kali ini iaitunya solat sahibul a'zar. Jadi kita terus masuk ta'rif atau definisinya. Al-a'zaru lughatan, udhur secara bahasa, al-mawani'u, halangan. Al-a'zaru syar'an, udhur secara syarak, al-illalu, al-maqbulatu syar'an, litakhallufi an salatil jama'ati awil jumu'ati. Uzur secara istilah ialah sebab yang diterima untuk tidak solat berjamaah atau solat Jumaat, sama ada disebabkan keuzuran umum atau khas. Jadi solat sahibul a'zar ni atau solat orang yang uzur maksudnya, ada beberapa hal yang boleh menyebabkan kita uzur untuk pergi solat berjamaah atau pergi solat Jumaat. Macam sekarang ini, kita di Malaysia ni tengah dilanda wabak. Jadi, apakah kita tidak pergi solat berjamaah ke masjid ini atau solat Jumaat ini, masuk dalam kategori mana? Jadi, kebetulan pula kita hari ini belajar tajuk solat sahibul a'zar. Jadi, kita semua saat ini khasnya kepada lelaki untuk solat Jumaat nanti masuk kepada solat sahibul a'zar. Kita lihat dalil. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kamu dan dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama itu suatu kesempitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida'i falam ya'tihi fala salata illa man adhara. Apa kata Nabi? Sesiapa yang mendengar azan kemudian ia tidak memenuhinya, maka tidak ada solat yang sempurna baginya kecuali seseorang yang memiliki keuzuran. Jadi kita sama-sama tahu bahawa pahala solat berjamaah itu lebih besar, 27 darjat. Lagi-lagi kalau kita berjamaah di masjid, dan kita yang lelaki ini itu adalah lebih digalakkan untuk pergi solat berjamaah di masjid atau di surau. Yang ketiga sini hukum, yajuzu li sahibil a'dzar at-takhallufu 'anil jama'ati, harus atau boleh bagi orang yang uzur untuk tidak menghadiri solat jamaah. Bawahnya lagi yang keempat, anwa'ul a'dzar, jenis uzur. Yang pertama, al-a'dzarul khassah, uzur khas. Yang kedua, al-a'dzarul ammah, uzur am. Kita lihat kategori mana yang kita masuk sekarang ni ya. Yang pertama adalah al-maradu, sakit. Yang kedua, al-ju' wal 'atash syadidain. Yang kedua, terlalu lapar dan terlalu dahaga. Jadi kalau kita berpuasa ni tak masuk kategori ni ya. Maksudnya lapar dan dahaga ni kalau kita mungkin tidak menemukan makanan sampai kita dah kebuluran, ini kita uzur untuk solat berjamaah. Yang ketiga adalah al-khauf minad darari, bertakut berlaku kemudaratan. Maksudnya macam mana? Kalau kita pergi, nyawa kita akan terancam. Kalau kita pergi, ada hal yang tidak elok yang terjadi kepada diri kita atau mungkin harta kita. Yang sebelahnya ini al-adul ammah, uzur am. Yang pertama adalah al-mataru wal wahlu wal rihu syadidah, hujan, lumpur dan angin ribut. Okay.
Yang kedua al-faidan, banjir. Yang ketiga al-bardus syadid, terlalu sejuk. Jadi kita sekarang ni masuk kategori 3, iaitu takut terjadi kemudaratan. Kalau kita pergi solat berjemaah ke masjid ke surau, maka ditakuti nanti COVID-19 ini tidak pernah putus, bahkan semakin menjadi-jadi. Maka dengan kita tak pergi ke surau, ke masjid untuk solat berjemaah ataupun solat Jumaat, maka kalau atas sebab itu rantai COVID-19 ni boleh dihentikan, maka kita memang seeloknya untuk duduk di rumah. Jadi ini disebut dengan kita sekarang ni uzur khas ya. Yang kelima, syurutu sihhatis salati sahibil a'zar, syarat sah solat sahibul a'zar. Yang pertama, dukhulul waqti, masuk waktu. Yang kedua, sitrul aurati qadarul imkan, menutup aurat sekadar termampu. Yang ketiga, at-taharatu minal hadasain, suci daripada hadas. Yang keempat, at-taharatu minan najasi qadarul imkan. Yang keempat, suci daripada najis sekadar termampu. Yang kelima, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang keenam, as-salatu indal marid. Ini solat bagi orang yang sakit ya. Yajibul qiyama 'alal musalliya 'ala indal qudrati. Wajib bagi orang yang mampu berdiri, dia solat semampunya untuk berdiri. Yang kedua, wa in ajaza anhu shalla qa'idan, jika dia tak mampu maka dia boleh solat dalam keadaan duduk. Fa in lam yastati' shalla muttaji'an 'ala janbihi al-ayman. Kalau tak mampu juga boleh solat dengan mengiring sebelah kanan. Yang bawahnya lagi, fa in lam yastati' shalla mustalaqiyan, jikalau tak mampu juga maka solat dalam keadaan terlentang. Fa in lam yastati' shalla bi isyaratil ain, kalau tak mampu lagi solat dengan isyarat mata. Yang last adalah hikmah. Hikmah solat sahibul a'dzar. Yang pertama, isy'aru bi anna ad-din yasara, mensyiarkan atau menggambarkan bahawa agama itu mudah. Jadi kita lihat ya, solat ni memang wajib. Tapi ketika kita tak mampu berdiri, kita boleh duduk. Ketika kita tak mampu duduk, kita boleh berbaring sebelah kanan, lambung kanan. Kalau tak mampu juga boleh terlentang, tak mampu juga boleh isyarat mata. Jadi di sini nampak oleh kita bahawa Allah memberikan kemudahan kepada hamba-Nya. Dengan solat pun banyak pelbagai kaedah yang boleh kita guna kalau kita dalam keadaan uzur ya. Tapi ingat, kita boleh buat macam ni kalau kita dalam keadaan uzur. Kalau kita sihat tak boleh. Yang kedua, dalilu ala anna faradhas salata la yasqutu minal ibadi fi ai ahwal. Menunjukkan atau menjadi bukti bahawa keperduan solat itu tidak pernah gugur daripada seorang hamba ketika dalam keadaan uzur. Jadi walaupun seseorang itu sakit, yang namanya solat itu adalah tetap wajib. Ada mungkin saudara kita yang masuk ward, ada saudara kita yang sakit di rumah. Jadi kita nasihatkan, kita bagi tahu dia bahawa dia tetap solat. Jangan pernah tinggal solat kerana selagi kita hidup masih ada kesempatan kita untuk selalu solat. Walaupun kita dengan hanya biisyaratul ain, dengan isyarat mata. Yang ketiga, taisiru li ada'il faradi fi halatid darurah. Memudahkan pelaksanaan perkara fardu ketika dalam keadaan darurah. Jadi daripada tajuk ini kita belajar sesuatu yang sangat berfaedah, yang sangat mulia, bahawa agama Islam mengajarkan kepada kita semuanya mudah. Untuk solat sahaja, yang solat ini kita tahu adalah amalan yang pertama dihisap di hari kiamat nanti. Yang mana solat ini juga adalah pembeza. Beza kita dengan orang yang bukan Islam. Jadi kewajiban yang sangat fardu, kewajiban yang sangat mutlak kita kerjakan ini jangan pernah kita tinggal. Kerana ini adalah kewajiban yang akan dituntut nanti pada hari kiamat. Jadi macam mana pun keadaan kita, kita mesti solat. Okey, itu saja pembahasan kita pada kali ini. Ini hanya singkat sahaja. Kalau ada apa-apa soalan nanti kita boleh bahas di dalam kelas. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua, Ustaz doakan pelajar-pelajar semua sehat, keluarga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.